Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam dinamik Pasir Gudang, salam Ramadan. Selamat datang ke kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Jadi hari ini bersama Mio dan juga Ustaz Azmi lagi sekali. Macam mana Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. So macam mana puasanya ni, dah dapat makanan kegemaran belum kat bazar? Dah dapat dah. Okey. Sebab apa? Sebab tajuk kali ni ada berkaitan dengan soalan tu. Jadi sebelum itu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang kerana memberi peluang kepada kita untuk menimba ilmu bersama-sama di dalam kapsul Ramadan musim yang kedua kali ini. Jadi tajuk untuk episod yang ketiga ni adalah pembaziran itu merugikan. So mungkin ada pencerahan daripada Ustaz Azmi tentang episod kali ini. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbahagia saudara kita, moderator Mio, saudara Mio. Alhamdulillah, berkaitan soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada ini, pembaziran yang merugikan. Dia tak ada pembaziran yang menguntungkan sebenarnya. Memang semua pembaziran tu bila sebut pembaziran itu dia merugikan lah. Kalau menguntungkan itu bukan membazir lah maksudnya Mio. Kan? Menguntungkan. Betul. Jadi saudara-saudari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya pembaziran itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan itu sifatnya iaitu sangat kuat kufurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sangat kuat keengganannya, keingkarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat syaitan. Jadi dia kaitan di situ daripada ayat itu, Miol dan saudara-saudari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita berada di bulan Ramadan ini, sepatutnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang di mana kita digalakkan melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Maka tidak sewajar dan tidak sepatutnya pada bulan Ramadan ini berlaku di kalangan umat Islam melakukan perkara yang membazir pada bulan Ramadan. Tak sesuai dengan roh dan hikmah Ramadan itu sendiri. Tapi malangnya kadang-kadang kita ini terlalai dan sangat ataupun sangat gairah dalam terutamanya dalam melakukan pembaziran yang berkaitan dengan makanan, dengan penyediaan iftar, juadah berbuka puasa, sehingga kan berlebih-lebihan berlakunya pembaziran itu. Sedangkan pembaziran itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan disifatkan sebagai saudara ataupun kawan kepada syaitan. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahawa membazir itu apa, tabzir itu apa, iaitu perkara itu menginfakkan harta itu pada jalan yang tidak benar ataupun pada jalan yang tidak mengikut syarak. Begitu juga Ibnu Abbas mentafsirkan yang sama, maksud yang sama. Maksudnya kita berada di bulan Ramadan ini, jangan kita ini terlampau mengikut nafsu sehingga kan kita membeli juadah-juadah berbuka puasa khususnya, sehingga berlebih-lebihan. Kerana apa? Kerana bila kita beli itu, kita rasa semua benda kita nak makan. Akhirnya bila berbuka puasa, orang yang berbuka puasa itu sebenarnya ini hebatnya berpuasa kerana taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak makan dan tak minum sepanjang hari pada siang hari, tetapi dengan berbuka puasa dengan sedikit saja telah mengenyangkan kita sebenarnya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dia berpuasa hanya sekadar minum air dan sebiji tamar saja. Dengan sebiji tamar saja. Pada hari yang besoknya
pada awalnya pada hari itu dia tanya pada Aisyah, buka puasa pada hari ini kita buka puasa apa? Kata Aisyah, kita ada 2 biji tamar, 2 biji kurma. Maka bila buka puasa dia makan sebiji kurma. Esoknya tanya Aisyah lagi, Aisyah kita buka puasa pada hari ini apa yang kita buka? Kata Aisyah, ya Rasulullah kita makan sebiji kurma saja yang ada tinggal. Rasulullah bagi kurma tu pada Aisyah, Rasulullah hanya minum air saja. Turun malaikat berjumpa dengan Rasulullah SAW, mengatakan kami penduduk langit tak sanggup nak melihat kekasih Allah berbuka puasa hanya sekadar minum air saja. Mintalah apa yang kau nak minta. Tapi apa kata Rasulullah SAW, aku berbuka puasa biar aku nak rasakan begini, aku berbuka puasa begini sebab aku nak rasakan bagaimana umatku yang fakir dan miskin, yang susah berbuka puasa, biar dia Rasulullah SAW rasakan. Maksudnya tuan-tuan, perempuan saudari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu janganlah kita melakukan pembaziran dalam kita menyediakan juadah. Kerana apa? Kerana kita tak nak berlaku pembaziran itu. Akhirnya sepatutnya bulan puasa ni, bulan Ramadan ni menambah akan ganjaran kita ketika berpuasa, tetapi akhirnya kita menambah, kalau kita membazir, kita menambah keingkaran, kita menambah dosa dengan kita melakukan pembaziran itu. Sebab itu kalau nak beli yang banyak, kalau kita mampu, bukan kita beli banyak untuk kita makan sekeluarga. Disuruh kita ni digalakkan untuk memberi makan kepada orang lain. Itu tak apa. Itu tak apa. Memang kita betul, kita ada duit, kita mampu untuk beli berbagai juadah, tetapi adalah lebih baik kita membeli sekadarnya, kita makan sekadarnya, kemudiannya kita memberi infak kepada orang yang berpuasa, jiran, masjid, orang-orang yang dalam perjalanan, orang yang tengah balik kerja. Itu dah ada lebih baik. Sebab apa? Kata Rasulullah, kalau kita memberi orang yang berbuka puasa, maka ganjaran orang yang berpuasa itu kita akan dapat, yang kita punya ni pun tak luar, tak kurang. Maksudnya itu adalah lebih baik. Maka tak berlakulah pembaziran. Nak mengelakkan pembaziran, boleh beli, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Isunya contohnya, bila dah lebih, dia suruh anak dia bawa pergi masjid. Berani lebih ni, bila dah makan semua, makan sikit dah kenyang semua dah. Akhirnya dia kata bawa pergi masjid. Pergi masjid, orang dekat masjid pun bukan kebuluran, orang masjid pun dia dah buka juga tadi. Akhirnya buang saja. Kita cuma nak keluarkan yang sisa-sisa itu untuk dari rumah kita, kita bawa ke masjid. Di masjid pun orang semua dah makan, dah akhirnya noja buang juga apa yang kita bagi tadi. Tetapi kalau kita beli memang khas ni untuk masjid, itu tak apa, ni untuk murid, okey, memang kita dah tentukan ni nanti bawa ke masjid, itu tak apalah. Jadi janganlah kita bila tak lebih, bila dah lebih baru nak bagi ke masjid. Jadi apa? Jadi kita nak memastikan bahawa jangan berlaku pembaziran ketika bulan Ramadan ini. Sebab apa? Puasa itu bukan dia memberi kelaparan. Memang nak lapar pun, tapi bukan maksudnya bila satu hari itu kita nak cover habis dalam satu malam. Satu hari kita nak cover makan satu malam, bukan, tidak. Hikmah puasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dengan sedikit saja sudah mengenyangkan saja. Sebab itu disuruh minum dan juga makan yang manisan supaya kenyang. Saya kata dulu ya, mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia pencerahan tentang episod ketiga kita. Jangan ke mana-mana, sebab selepas ini kita ada persoalan yang ingin diberi pencerahan. Jadi teruskan bersama kami di Kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج
Kembali semula ke kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Jadi kita pun dah dengar pencerahan tentang episod yang ketiga kita, pembaziran itu merugikan. So, sudah semestinya kita ada persoalan daripada penonton kita sendiri. So, baiklah. Soalan yang pertama, lebihan makanan semasa berbelanja buka puasa adakah satu pembaziran? Jika ya, sedangkan semua makanan itu habis dimakan dan tidak dibuang. So mungkin persoalannya adakah itu satu pembaziran lah, walaupun habis makan. Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilaha illa anta alamtana innaka antal hakim. Berlebihan di dalam ketika berbuka puasa tapi habis. Tapi kalau habis tu macam mana tu? Maksudnya kalau habis maksudnya dia tak lebih lah. Dia still dalam berbazir. Tak bazir lah. Dalam istilah lebih tu maksudnya tak makan, kan? Tak makan. Itu lebih lah. Tapi kalau lebih tapi habis juga makan, mungkin soalannya mungkin masa buka puasa tu mula-mula ada baki lagi. Balik lepas tarawih, duduk tengok TV, makan habis. Mungkin begitulah, kan? Istilah maksudnya yang dikatakan pembaziran tu sekiranya duadah itu sehinggalah kita membuang. Sebab kita beli tak habis, kita buang. Kalau ada ayam kita boleh bagi ayam. Sekarang duduk dekat taman dah tak ada ayam dah, tak ada bela orang, tak ada bela ayam. Orang kampung boleh bela ayam. Boleh bagi ayam. Walaupun bagi ayam pun, tapi sebenarnya itu dikira membazir. Sebab yang kita beli itu untuk manusia, untuk kita makan, bukannya ayam ataupun binatang-binatang lain. Itu maksudnya kalau dia berlebihan. Tapi sekiranya duadah itu banyak tapi habis juga, dimakan juga, maka dia tidak dikira sebagai pembaziran. Daripada istilah lebihan dalam makanan. Tetapi dalam bab akhlak orang yang makan, adab ataupun sunnah orang yang makan, mungkin kerana nak menghabiskan makanan yang dibeli itu sehinggakan berlebih-lebihan makan. Itu jadi isu yang perlu juga kita bincangkan. Sehingga kita sangat kenyang makan, akhirnya itu hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab makan tersangat kenyang sehingga sebab apa? Nak habiskan. Jadi tak namanya membazir ni. Sebab apa? Nanti habis. Bila habis tak membazir. Tapi dengan itu kita makan sampai kenyang sangat, sampai mengah sampai. Malah dia boleh jadi haram kalau dah sampai ke paras apa ni? Rusuk ulu hati. Istilah orang Melayu kata maksudnya sampai ke ulu hati. Makan sampai nak bernafas pun dah susah. Itu hukumnya jadi haram sebab boleh berlebihan. Jadi maksudnya apa? Kita ni sebab apa? Manusia ni ada akal. Jadi nak dikatakan supaya tidak membazir, dia makan habis semua, akhirnya memudaratkan diri dia. Dia kata makanan tak lebih, jadi tak membazir. Tak membazir, tak berdosa. Tapi dalam istilah yang lain, dia makan berlebihan sangat, akhirnya berdosa. Dia sebab apa? Sebab dia memudaratkan dirinya. Akhirnya nanti dia sakit perut, perut cerna tidak baik, kan mudaratkan tu. Kan mudaratkan diri. Sebab kononnya nak mengelakkan dikatakan membazir sebab berlebihan makanan. Jadi kena faham tu semua. Allah tu kita tak boleh tipu. Jangan kita nak tipu Allah. Kalau istilah pembaziran itu sebab tinggal makan, kita nak hilangkan, kita makan, akhirnya tetap juga kita jadi dosa sebab kita berlebihan dalam kita makan sehingga memudaratkan diri kita. Sedangkan kita tidak boleh memudaratkan diri kita itu sendiri. Sebab itu apa pun cegah dulu. Maksudnya cegah jangan membazir. Apa dia? Beli, makan dengan kesesuaian kita. Kalau betul lapar, nanti beli lagi malam. Tak kisah. Kenapa beli habis semua sebanyak-banyaknya untuk dah berbuka puasa. Jadi itu jawapan saya supaya mudah-mudahan
kita ni dipelihara oleh Allah SWT daripada pemaziran dan juga memudahkan diri. Ya. Okey, baiklah. Untuk mungkin soalan yang kedua, kita bagi ringkas sajalah. Ya. Di masjid saya banyak orang yang bersedekah sewaktu berbuka puasa. Malangnya makanan itu tidak habis, malah berlebihan. Adakah itu dikategorikan pembaziran? Dalam bab sedekah, jadi semua orang nak mendapatkan pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kalau benar, Allah alam, saya pun tak tahu benar ke tak benar yang diceritakan ataupun ditanyakan ini, walaupun sebenarnya jarang berlaku sebenarnya. Sekiranya kita memberi makan kepada yang berpuasa, itu jarang berlaku sebenarnya untuk membazir ataupun tak habis. Sangat jarang. Sebab apa? Nanti orang akan makan berbuka puasa, lepas solat maghrib mereka akan mengulang lagi, nanti orang yang datang tarawih ada makan lagi. Dan semuanya untuk berlaku pembaziran atau berlebihan tu, kalau kita memberi juadah ketika berpuasa, itu sangat jarang bagi saya. Tapi saya tak tahulah di tempat bagi orang yang bertanya ini, mungkin terlampau ramai yang beri ataupun banyak juadah yang beri ketika berpuasa, tapi yang hadir ke masjid itu kurang. Mungkin boleh berlaku begitu mungkin. Jadi maksudnya soalannya dikira membazir atau tidak dengan lebihan itu. Kalau kali pertama telah berlaku begitu, hari yang pertama berlaku begitu, maksudnya semua orang dia tak tahu, saya nak bagi, orang Amir pun nak bagi, nanti jiran sebelah pun nak bagi, tak tahu, bukan kita ada perbincangan mungkin ketika itu kan. Jadi akhirnya yang hadir ke masjid kurang, yang hantar makan banyak, ramai dan banyak makanannya. Jadi untuk kali pertama masing-masing tak tahu, tidak dikira sebagai membazir. Sebab tak habis nak buat macam mana, tapi boleh diolahkan, bawa balik, suruh bawa balik dan sebagainya lah. Tapi untuk yang selepas itu, bila kita nampak bahawa berlakunya lebihan yang banyak, maka dicadangkan bagi pihak masjid susun kepada penduduk yang setempat, supaya siapa yang nak bagi dijadualkan, supaya selepas itu tidak berlaku berlebihan juadah untuk berbuka puasa. Kalaulah berlaku betul apa yang ditanyakan tadi itu, jadi itu susun, organiskan oleh jawatan kuasa masjid supaya tidak berlakunya pembaziran selepas itu. Wallahu a'lam. Baiklah, itu dia perkongsian dan juga pencerahan jawapan yang kita peroleh untuk episod kali ini. Jadi terima kasih kepada penonton yang dah beri soalan kepada kami, dan juga terima kasih kepada Ustaz Azmi untuk menjawab persoalan yang diberi. Dan saya doakan untuk kita semua, khususnya warga Pasir Gudang, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki yang halal dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada penonton episod kali ini. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa di episod yang akan datang. Semoga berjumpa lagi di kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.